Menjelang PRU ke-15, ada yang dah mula berteka-teki berapa ramai orang akan keluar mengundi kali ini. Menurut pakar-pakar, terdapat 3 punca utama kenapa rakyat tak minat mengundi dan antaranya adalah fenomena lompat parti. Baru-baru ni pengacara terkenal Azli Nawawi mengadu kat Twitter kata dia tak tahu nak undi untuk siapa sebab dia suspek bahawa ahli politik hanya akan melompat parti sekali lagi. Tweet dia tu kemudian dikecam oleh ramai yang berpendapat dia sengaja menghasut orang supaya tak keluar mengundi. Ada beberapa netizen yang cakap benda ni tak patut menjadi isu lagi sebab akta lompat parti dah mula berkat kuasa tahun ni. Tapi betul ke akta ni mampu menghalang kemeluk politik macam langkah Sheraton daripada berlaku lagi? Sebenarnya apa yang akta ni cover? Jom kita borak dengan member pakar politik aku seorang ni. Akta lompat parti yang sedia ada ni mewajibkan ahli parlimen yang meninggalkan parti ataupun menukar parti untuk mengosongkan kerusi parlimen mereka. Dan ini akan menyebabkan satu pilihan raya kecil untuk menentukan siapa yang patut fulfill kerusi itu. Oh, jadi dalam situasi macam contohnya ahli-ahli PKR yang tiba-tiba keluar untuk sertai bersatu, nampaknya akta ni akan terpakai. Tapi macam mana pula dengan situasi di mana satu parti keluar daripada satu gabungan untuk bentuk kerajaan baru dengan gabungan parti-parti lain? Apa akta lompat parti ini tidak cover? Dia tidak cover parti politik menukar gabungan parti politik. Contohnya, Parti Bersatu keluar dari Pakatan Harapan. Akta lompat parti ini tidak cover. Dia hanya cover individu ahli parlimen, bukan satu parti politik itu. So contohnya sekarang ni PAS dengan Bersatu, mungkin anda undi tik anda Perikatan Nasional ataupun logo PAS lah. Kemudian setelah pilihan raya, PAS memutuskan untuk tidak bekerjasama dengan Bersatu, bekerjasama dengan UMNO, tubuh kerajaan Muafakat Nasional, boleh. Jadi kalau akta ni hanya menyelesaikan sebahagian daripada masalah politik kita, apa kelebihan dia sebenarnya? Masih ada kebaikannya akta lompat parti ini, iaitu dia boleh mengelak kita mengulangi episod di Perak pada tahun 2009-2010 di mana 2-3 ahli Dewan Undangan Negeri telah lompat parti mengisytiharkan sokongan mereka kepada parti dan gabungan lain. Sebenarnya fenomena lompat parti ni bukan je bermula waktu langkah Sheraton je, tapi dah wujud sebagai masalah politik Malaysia sejak zaman dulu-dulu lagi, sampaikan istilah katak politik pun dah lama tercipta. Jadi walaupun langkah Sheraton ni masih merupakan suatu peristiwa masam untuk pengundi-pengundi kat Malaysia, adalah juga hikmahnya sebab dia jadi pencetus kelulusan akta ni akhirnya. Tapi sampai akta ni je yang kita ada sekarang ni, apa yang korang kena ingat bila buat pilihan mengundi nanti? Dalam sebuah pilihan raya ataupun sistem pilihan raya yang kita ada ni, pengundi Malaysia undi atas parti. Dia bukannya undi calon sangat. Especially lah dekat banyak tempat yang di mana calon tu sebenarnya tak begitu dikenali sangat. Orang undi untuk parti. Siapa yang paling berkemungkinan membentuk kerajaan, platform ataupun dasar apa parti itu offer. Lebih kurang penekanannya pada calon. Jadi macam Kok Hin terangkan, korang kena ingat benda ni masa memilih nak undi untuk siapa. Contohnya kalau korang ada 3 pilihan, Parti Anak, Parti Berut dengan Parti Kura-Kura. Parti Berut ni penuh dengan calon yang terpalit dengan kes-kes rasuah dan salah guna kuasa. Parti Kura-Kura pula korang tak suka sebab dia buat korang geli. Jadi korang pun undi Parti Anak semata-mata sebab dia comel. Sekali tiba-tiba lepas PRU, Parti Anak bentuk kerajaan dengan Parti Berut sebab diorang dua-dua memalas dan terpaksa gabungkan kerusi untuk dapat bilangan kerusi majoriti. Dan walaupun dari awal lagi korang tak nak Parti Berut menang, calon-calon diorang yang korang benci tu pun dapat kuasa juga last-last. Poinnya adalah, kalau kita mengundi kat Malaysia, kita tak boleh tengok calon je. Sistem kita lebih mementingkan parti-parti dan waktu korang buat pilihan korang kena pastikan yang korang bukan je pilih calon yang korang paling suka, tapi juga parti yang mementingkan mandat dan yang takkan khianat korang dengan bekerjasama dengan parti atau pemimpin yang korang tak suka. Apa pun kita orang nak dengar pendapat korang. Strategi apa korang akan guna masa mengundi nanti? Adakah korang akan pilih parti yang berprinsip walaupun calon dia bukan kegemaran korang? Ataupun adakah korang akan undi calon yang korang suka walaupun parti dia mungkin bermasalah? Kongsi pandangan korang dengan kita dan jangan lupa keluar mengundi pada PRU ke-15 pada 19 November ni.